Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu a'lam. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izin kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama malam ini menunaikan sembahyang fardu Isya berjamaah dan sunat tarawih serta sunat witir. Dan Allah taala izinkan kepada kita hidup sampai Ramadan tahun ini insya-Allah. Moga-moga Allah taala tak jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Tapi walau apapun tentuan kita tidak ada jaminan dari mana-mana pihak bahawa kita akan sampai kepada Ramadan yang tahun depan. Jadi sementara masih ada saki-baki Ramadan yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, insya-Allah 5 hari lagi tak banyak. Esok dan 25. 25 insya-Allah ada 30 hari, ada 5 hari lagi daripada 30 ataupun 29. Saya beratnya 29 ya tahun ni. 29 ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak bercakap sikit tentang satu wasiat yang saya tengok di dalam kitab Tahdzibul Atrafil Hadis yang dikarang oleh Syekh Abdul Hadi bin Abdul Halim rahimahullah taala. Di dalam kitab ni maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ada 6 perkara. Untuk kita nak dapat Lailatul Qadar, maka kita kena mulazamahkan 6 perkara ataupun 6 benda ni, insya-Allah. Jadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi kata yang pertama al-istighfar bi su'il khuluq. Manusia yang sentiasa bersibuk-sibuk dengan kejahatan diri dia. Ini kena buat dengan kejahatan diri. Jadi kita tuan-tuan, kalau kita daripada Ramadan, sebelum Ramadan kita macam tu, dalam Ramadan tu macam tu, selepas Ramadan kita macam tu, tak ada apa. Payah kita nak dapat. Jadi kita nak sebelum Ramadan, kalau kita ada maksiat dengan Allah, bila masuk Ramadan kuranglah maksiat tu dengan Allah. Selepas Ramadan buat balik. Satu ketika 2 tahun yang lepas saya buat satu forum di Al-Ustaz, tuan-tuan, di Hospital Sultanah Bahiyah Kota Besar Al-Ustaz, dengan salah seorang daripada ahli-ahli patuh kerajaan negeri kita, nama Datuk Syekh Haji Abdul Hamid Tahir wafarullah. Jadi Syekh Abdul Hamid Tahir dia pernah sebut, saya ingat perkataan dia. Dia kata jadikan Ramadan sebagai pusat kemahiran, jangan jadikan Ramadan ni pusat salary. Tuan-tuan boleh faham, ini simbolik. Kata dia, kita bila kita masuk pusat kemahiran, tempat kemahiran, bila kita belajar, misalnya kita masuk dalam IKM kan, Institut Kemahiran Baral. Jadi kita belajar mekanik, mekanik motor. Bila kita belajar mekanik motor, apa dalam kepala kita, dalam fikiran kita? Selepas aku keluar daripada tempat ni, aku nak buka workshop untuk dia nak beramal apa yang dia dapat di dalam pusat kemahiran. Jadi Ramadan kita jadi macam tu. Dalam Ramadan kita boleh jamaah, dalam Ramadan kita boleh
boleh mengaji dalam Ramadan, kita boleh baca Al-Quran, tapi selepas pada Ramadan kita tak ada apa. Mai balik panggil lama, jemaah pun tak main dah. Korang lah. Tapi dalam Ramadan kita nak apa yang kita buat dalam Ramadan, kita kekalkan di bulan ini sebagai pusat kemahiran. Jangan jadi pusat serenity. Sebelum masuk pusat dia hisap, lepas masuk pusat tak boleh hisap, tuan-tuan. Tak ada benda tu dah orang kawan mana dah. Keluar pada pusat serenity dia hisap balik. Sebelum Ramadan maksiat dengan Allah, dalam Ramadan dia boleh berhenti, tapi selepas Ramadan dia masih kembali macam biasa. Itu jadi pusat serenity. Sebab tu Nabi SAW sebut, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Qul amin, faqala Nabi SAW amin, atau kama qala. Satu hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang dapat Ramadan, maksudnya ada kesempatan Tuhan bagi hidup sampai bulan Ramadan macam kita. Kita sampai dalam Ramadan, ab'ada, dan tiba-tiba falam yughfar lahu, kita tak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan. Kita tak dapat keampunan dalam Ramadan. Kita dapat Ramadan, boleh hidup sampai Ramadan, tapi tidak ada keampunan Allah Taala dalam Ramadan bagi diri kita. Orang macam ni Nabi kata ab'adahullah, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril suruh Nabi kata amin, maka Nabi kata amin. Maka ini hadis tuan-tuan, kalaulah kita dapat Ramadan tapi kita tidak dapat keampunan Allah Ta'ala, kita manusia yang semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Ibnu Athaillah masyhur, salah seorang daripada ulama sufi, pengarang kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah. Dia kata kaifa an yadkhula hadrat Allah, bagaimana manusia nak masuk dalam hadrat Allah. Nak masuk, kita nak pergi kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa lam yatatahhar min hafadati, sedangkan dia tidak membersihkan diri dia daripada segala dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kita nak cari Lailatul Qadar, satu masa, satu lahzah, ulama kata yang sedikit yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi SAW ni, kita kena buang segala kotoran yang ada dalam hati kita, baru kita boleh nak masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kena bersih, kan? Kalau tak bersih tak ada. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali sebut fa'lam anna lin nafsi razail, ketahuilah bahawa bagi nafsu kita ni tuan-tuan, dia ada benda yang busuk, benda yang leceh. Imam Ghazali kata nafsu kita ni la budda min tanqiyatiha wa tasfiyatiha, mesti kita kena bersih, mesti kita kena sucikan benda tu daripada benda tu. Fa bidzalika tasilu ila sa'adah, bila kita bersih hati kita daripada benda yang leceh, benda yang busuk ni, kata Imam Ghazali, baru kita akan sampai kepada kebahagiaan yang abadi wa jiwarillahi ta'ala, baru kita boleh duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana kita tak bersih hati kita daripada segala kotoran, daripada segala kotoran yang bangsa maknawi ni tuan-tuan, yang ada dalam hati kita ni, selagi itu kita tidak akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tuan-tuan, guru saya kata, dia kata dalam syurga ni keadaan dia macam dalam dunia. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita duduk dalam dunia, kita nampak ada Allah Ta'ala. Nampak tak? Nampak. Kalau tuan-tuan tak nampak Allah dalam dunia ni, di akhirat tuan-tuan tidak akan nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini percakapan orang-orang tasawuf, orang sufi. Apa makna tuan-tuan? Bila kita buat ibadat, tak kira kalau kita sembahyang, kita puasa, segala ibadat, kita berzikir, tapi kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi kita nampak diri kita. Bila kita sembahyang Allahu Akbar, aku yang hadir maafkan oleh semua segala. Dengar macam tu, Allahu Akbar. Mujuk mengaji, itu mujuk tapi yang sedap. Mengaji, kalau tak mengaji, aku tak erti nak sembahyang. Dia nampak pengajian dia tak nampak itu pemberian Allah Ta'ala. Nabi kata la tataharruku darratun illa biidznillah, tidak bergerak walaupun satu darah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita angkat takbir, tuan-tuan, siapa yang buat, siapa yang bagi? Kalau Tuhan tak bagi,
teruk benda ni. Walaupun satu darah. Sebab tu bila kita buat ibadah, kita buat apa benda pun tuan-tuan, dalam niat kita kena nampak ini limpah kurnia Allah. Maksud kita nampak Allah Ta'ala di situ, kita tak nampak perbuatan diri kita, insya-Allah manusia dia akan nampak Allah Ta'ala di syurga. Kalau manusia tak nampak Allah Ta'ala dalam dunia, insya-Allah dia tidak akan nampak Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak-nampakkan Allah Ta'ala, buang segala benda dalam hati kita. Bila kita berzikir tuan-tuan, sebab itulah kata guru saya, dia sebut, dia kata kadang-kadang manusia yang buat maksiat Allah Ta'ala ampun dosa, sedangkan kita yang buat ibadat Allah Ta'ala tak pandang. Kenapa tuan-tuan? Kita tak nampak Allah, kita tak syuhud Allah Ta'ala. Sedangkan dalam sembahyang kita lalai dengan Allah. Tapi manusia yang dia buat maksiat dengan Allah, dia syuhud dengan Allah Ta'ala, Tuhan ampun dosa. Sedangkan kita sembahyang, Allah Ta'ala kira dosa dengan kita. Sebab itulah Nabi kata istighfar bisu'il khuluq. Manusia yang bersibuk dengan kejahatan diri dia, tambah-tambah kejahatan yang bangsa hati ni. Ini cukup payah lah. Sebab tu ulama kata nufusukum maqraya. Nafsu kamu ialah tunggangan kamu. Nafsu kamu, nafsu kita tunggangan kita tuan-tuan. Fa aslihu maqrayakum tasilu ila al-maqsud. Perelokkan tunggangan kita, kita akan sampai kepada tujuan kita, kepada maksud yang kita tuju. Kita nak balik kampung raya ni tuan-tuan. Kalau kereta enjin tak elok, tak servis tuan-tuan, mungkin tak sampai, breakdown tengah jalan. Macam tu nafsu kita. Kita nak tuju kepada Allah, tapi kita tak pernah cuci, tuan-tuan, kita tak pernah servis dia. Dia akan sampai sekat jalan, dia tidak akan sampai kepada maksud tujuan yang kita kehendak, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan kena mengaji. Apa cerita pun tuan-tuan kena mengaji. Saya tengok tuan-tuan ramai, alhamdulillah, cukup seronok tuan-tuan. Kalau boleh buka kitab sini, Allahu Akbar, cukup syok. Tapi tuan-tuan cari tuan-tuan. Sekarang ni isu kita masih kalut dengan isu Syiah. Tak tahu daripada satu benda negeri Kedah paling banyak Syiah. Dia kata daripada satu sumber, tapi sumber yang wallahu a'lam tak kuat, mana dia kata lebih dari 80,000 orang Malaysia ni dah Syiah. 80,000 tuan-tuan. Di zaman kita boleh lagi main surau, kita boleh lagi main masjid, main semayang, main dengar kuliah apa tuan-tuan. Dulu zaman anak-anak kita tuan-tuan, zaman cucu-cucu kita ni. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ini Syiah mengkafirkan sahabat. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Osman kafir, semua kafir. Apa tujuan Syiah tuan-tuan? Saya ada satu kitab, Mafatihul Jinan, nama cukup sekali, yang saya beli di Mesir, betul ngaji di Mesir dulu ni. Nama kitab Mafatihul Jinan. Memang kitab Syiah, memang saya beli. Dan saya lagi nak beli satu kitab lagi, insya-Allah kalau Allah Ta'ala izin, kita nak beli 100 berapa puluh jilid, saya tak ingat. Kitab Syiah banyak, 100 jilid lebih tuan-tuan. Tebal-tebal Quran tu 100 jilid. Macam apa ni bab Syiah tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan, benda ni menular. Pasal apa benda ni? Ini agenda Yahudi. Syiah dia tidak akan main dengan kita, dia akan kata Quran tu sesat. Kita akan tolak dia minta-minta. Betul tak? Kalau dia main-main kita Quran sesat, kita akan tolak minta-minta. Tapi Syiah dia main kita, dia tak bawa itu. Dia bawa apa? Dia bawa, dia kata sahabat kafir. Tapi ini boleh masuk ke? Sahabat kafir, hak ni kafir, hak ni kafir, hak ni kafir. Lama-lama bila kita semua yakin sahabat kafir, siapa yang bawa Quran, siapa yang boleh susun Quran? Abu Bakar. Last kali kita pakai Rasulullah Osmani lah. Osman kafir, dia akan bawa Quran pun buku. Nampak tak? Lama-lama dia akan bawa. Sesat belakang. Ini isu Syiah. Syiah kalau sikit, ya Allah. Tapi kalau banyak, tetap dia akan jadi Syria ataupun Iraq. Pasal satu rukun dalam rukun iman Syiah ni tuan-tuan, dia wajib taqiyah. Betul taqiyah punya tambah. Pura-pura. Dia main sembahyang di mana dia pura-pura ya. Wajib. Dan darah ahli sunnah wal jamaah halal bagi orang Syiah. Tuan-tuan. Itu isu Syiah. Jaga tuan-tuan, ngaji elok akidah, ngaji elok. Sebab itulah saya buka di Masjid Sungai Raman minggu depan.
Saya tak lama tuan di Kuala Lumpur ni, memang 3 hari ya. Seminggu 3 hari dalam bulan puasa. Kalau bulan lain wallahu a'lam, kadang-kadang sebulan 3 hari di Kuala Lumpur. Saya orang Kedah, orang Jitra. Malam saya sampai daripada malam ni di Surau Tuan-tuan. Alhamdulillah boleh bertemu dengan tuan-tuan. Allah Ta'ala izin, alhamdulillah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita majlis saya buka di Masjid Sungai Rahman. Bila saya tanya oleh apa makna la ilaha illallah, semua jawab tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Saya kata itu bukan makna, itu terjemah. Arab kata la ilaha illallah, kita kata tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul tak? Itu terjemah. Itu bukan makna. Dalam pengajian, orang mengaji makna ni ma'uliya minal lafzi atau ma'qusida minal lafzi. Tuan-tuan bagi saya apa ini? Per minit. Kalau tengah jam cukup lah, lagi 5 minit, lagi 10 minit. Ini baru 1, Nabi pesan 6. Jadi ala kuliah tuan-tuan, kalau ma'uliya minal, mana dia ma'uliya minal lafzi atau ma'qusida minal, apa yang kita kosok daripada lafaz. Kalau orang tanya apa makna solat, kita boleh jawab sembahyang. Itu bukan makna, itu terjemah daripada Arab kepada Melayu. Sama dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, itu terjemah. Kalau sembahyang ni makna dia beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang kita mula dengan takbiratul ihram, kita sudahi dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu baru makna. Bila kita ambil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Itu terjemah makna dia. Saya keluar dari satu masjid di Kedah tuan-tuan. Bila keluar malam saya kuliah maghrib, di sana tiba-tiba ada seorang kawan tunggu. Saya tak kenal dia, tu malam tu saya kenal. Saya jumpa dia 2-3 malam, 2-3 minggu. Saya seminggu sekali di Masjid Tunjang. Dia tunggu kat kereta. Dia tunggu kat kereta, saya pergi kat kereta, dia salam. Dia kata, Ustaz nak tanya sini. Saya pergi Mekah baru ni. Bila selepas saya habis tawaf, bila selesai tawaf, saya duduk di rukun Iraqi. Duduk munajat di rukun Iraqi. Tawaf kan? Ada rukun Hajarul Aswad, ada Syami, ada duduk rukun Iraqi. Bila duduk rukun Iraqi ni, tiba-tiba mai semua orang tu ada tarik belakang, dia tepuk belakang, dia kata berbaju akan sunat. Tak apa, itu kita faham. Tapi dia kata yang kedua, jangan jadi saksi palsu. Apa dia saksi palsu? Tuan-tuan tahu? Apa benar saya termasuk ni kan? Kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah oleh Allah Ta'ala, aku naik saksi Nabi Muhammad Rasulullah, tapi kita tak tahu apa benar. Kita terbang burung tiup. Tuan-tuan tahu burung tiup? Kan? Bila kita belah burung tiup, kita belah bagi lama, kita ajak dia bercakap selamat pagi. Dia pun boleh cakap selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Kita pergi pagi, dia ucap selamat pagi. Pergi tengah hari pun, dia kata selamat pagi. Kerana dia kerti kata tu, dia tak tahu apa benda. Pergi malam pun, dia selamat pagi. Dia tak? Pasal dia boleh cuba tu kan, tapi dia tak tahu apa benda. Jangan kita jadi mengaku setiap hari. Illallah, angkat bertunjuk syirik tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk syirik. Tapi apa pun kita tak tahu dari segi makna la ilaha illallah. Ini akidah tuan-tuan. Yang Nabi kata kalimatun, satu kalimah khafifatan fil lisan, ringan cukup pada lidah, tapi wasaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu bila-bila nama ni. Kita dia ada isbat, dia ada nafi. Dia mana ada Tuhan kita? Kalau bukan dibaca. Tapi bukan apa? Tidak saya buka kat tuan-tuan, tuan cari guru, cari bab, mengaji bab masalah. Kadang orang ni kita nak suruh jawapan, dia tak tahu pertanyaan pun, kadang-kadang dia tak tahu nak tanya apa pun. Kalau punya nak tanya apa, tak senang gitu. Soalan pun tak tahu, tak jawapan ya Allah lah. Ya Allah, saya buka kat tuan-tuan, bukan apa tuan-tuan, saya buka macam ni, tuan-tuan carilah guru di Kuala Lumpur ni cukup banyak guru. Nah, banyak profesor yang banyak sangat guru, tuan-tuan cari mengaji bab masalah ni. Sebab itulah Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, dia pengarang kitab Ummul Barahin, kitab Tauhid, pengarang matan Ummul Barahin. Dia sebut, wa yajibu ala kulli mukallafin ta'allumu ma'naha wa akhlahu min aslihi wa ahlihi wa qad dhahara al-jahlu fi zamanin la siyama zamanina hada. Kata dia wajib bagi seorang-seorang bila dia mukallaf ni, bila dia balik,
dia wajib mengaji kalimah, makna kalimah la ilaha illallah. Wa akhdahu min ahlihi, dia kena ambil daripada ahli dia. Jangan dia ambil hak baca buku Rumi tu kan. Kena cari daripada yang ahli dia. Sesungguhnya dia kata terang zahir lah kejahilan ni bab masalah makna la ilaha illallah ni pada beberapa zaman. Tambah-tambah zaman kita hari ni, zaman kita hari ni, zaman dia tuan-tuan. Dia sebut dia ulama kurun yang ke-9 Hijrah. Imam Sanusi ni. Ni tambah kita kurun yang ke-20 berapa ni, lagi-lagi jahil. Sebab tu bila orang tanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disemua oleh Allah Taala, itu nafi, ini isbat. Baik, tidak ada Tuhan, tak ada Tuhan nak mana? Dia kata tokong lah. Nah, tokong berhala, salah tuan-tuan. Tokong berhala itu bukan Tuhan, itu makhluk. Bila dia masuk dalam la ilah, tidak ada Tuhan ilah, maka kalau kita nafi kepada makhluk, itu satu salah yang besar. Kata dia waqad ghalatu ghalatan fahisha wa tawahhamu anna man fiha bi qawli la ilaha illallah kullu ilahin ma'budatil kufar wal asnam kal kufar kal ma'budil kufar kal awsan wal asnam atau kata dia satu pembohongan yang cukup besar orang yang menafikan dalam kalimah la ilaha illallah ni tiap-tiap penyembahan yang disembah oleh orang kafir, sama ada patung dan berhala tu, itu yang kita nafi. Kata dia ini satu pembohongan yang cukup besar dalam kalimah la ilaha illallah, baru jadi bohong tiup. Sebut semata tapi tak tahu apa benda. Ini akidah kita tuan. Kalau kita zaman ni macam mana zaman anak kita tuan? Senang ya Syiah nak masuk bukan payah pun. Sebab tu Syiah dia tidak akan pakai buku dia, dia akan pakai kitab dia. Dia akan pakai kitab Imam Bukhari, dia akan pakai hadis Imam Muslim. Dia pakai anu dan dia main dengan hadis Bukhari Muslim. Kalau dia pakai dengan kitab dia, sah-sah kita tolak dia mentang-mentang kerana memang sesat dalam kitab dia. Itu nama dia. Istighal, Nabi kata bisu'il khuluq, dengan kejahatan kejadian. Itu yang dan yang kedua. Ini pasal dan dekat dua itu. Yang kedua, Nabi kata qaswatul qalbi, keras hati. Sifat keras hati ni kena buang tuan-tuan. Kalau tidak kita tidak akan dapat kecap yang kata nikmat Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala. Keras hati tuan. Hati ni keras. Tuhan kata dalam Quran fi qulubihim maradh fazadahum Allahu maradh. Kalau ada dalam hati mereka tu penyakit, Allah Taala akan tambah penyakit. Pasal apa tuan? Kalau kita ada sakit, Tuhan akan tambah lagi sakit hati tuan. Nabi kata salasun turasu qaswatul qalbi, 3 perkara yang mewarisi, yang akan menjadikan hati kita keras. Ada 3 benda. Pertama Nabi kata hubbun naum, suka tidur. Malam tidur, siang tidur. Tidur banyak. Main malam pasir pun tidur, khutbah pun tidur belakang. Kalau tidur siang banyak, malam bangkit, dah jaga banyak sikit lah. Ni tajam ke 9. Orang Kedah kata tajam kelam 7. Dah tidur lah. Ya Allah. Nabi kata 3 perkara ni yang mewarisi keras hati. Yang pertama hubbun naum, suka tidur. Sebab tu saya tengok dalam kitab hadis Imam Tirmizi membahaskan satu hadis tentang masalah pintu syurga. Pintu syurga ni dia ada 8 tuan-tuan, dia ada 7 tingkat. Allah Ta'ala buat 8 pintu dia. Jadi dalam hadis tu, maka pintu syurga ni Allah Ta'ala letakkan nama mengikut amalan-amalan hamba dia dalam dunia. Dia ada babus salah, babul dzikri, babul rayyan. Banyak lagi mengikut amalan kita. Kalau babul rayyan ni untuk orang yang banyak puasa, bila dia masuk situ, Allah Ta'ala tutup. Habis orang puasa, dan Nabi kata siapa yang lintas babul rayyan, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Kalau kita banyak puasa dalam dunia, Allah Ta'ala akan suruh malaikat semua mengikuti pintu babul rayyan. Kalau kita banyak sembahyang, akan disuruh oleh malaikat mengikut babul salat. Kalau kita banyak zikir, akan disuruh oleh malaikat mengikuti babul zikir. Tetapi tuan-tuan, kalau kita banyak semua, sembahyang banyak, puasanya banyak, zikir banyak, maka semua pintu akan sembuh. Maka dia dipilih kepada kita pintu mana yang kita puasa nak masuk.
Tapi kita ni banyak tidur, Tuhan tak buat babun naum. Babun naum tak ada. Tuan-tuan, orang as-salatu khairun minan naum, dia duduk tarik. Ya Allah, tuan-tuan, kalau betul tak tahu nak semua pintu mana. Dan yang kedua, Nabi kata yang mewarisi keras hati ni, Nabi kata wa hubbul akli, suka makan banyak. Sebab tu lah Tuhan suruh juga puasa. Kalau Tuhan tak suruh, Tuhan pakai dah dah, tak puasa dah. 48 jam memang kita makan kan. Tuan-tuan, dalam 12 bulan ni Tuhan pilih 1 bulannya untuk puasa. Tuan-tuan tahu pasal apa puasa 30 hari? Saya tengok di dalam kitab syarah kepada Sahih Imam Tirmizi, nama kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dia sebut pada ketika mana Allah Taala jadikan Adam, Allah Taala jadikan Hawa, isteri itu Adam tu duduk dalam syurga, maka Tuhan kata uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Syarat dia kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Tuhan sebut, tu Adam hang duduk dalam syurga dengan isteri hang, makan apa nak makan. Seronok dalam syurga ni bukan kena masak, berak pun tak kena. Ni Nabi sebut. Ada zaman dalam syurga tak ada. Sahabat tanya, apa itu makan kita ni Rasulullah? Tak kumpul lah, kerja makan dia berak dah. Nabi kata dia keluar, tapi dia tak keluar macam dalam biasa ni, tapi dia keluar melalui liang peluh, dan peluh kita ni berbau harum, tuan-tuan. Dia tak berak benda ni. No, tak payah bayar 3 rupang 30 sen. Dan syurga. Tak payah. Benar. Jadi ala kulli hal ya tuan, tapi Tuhan kata pada Adam, syaratnya jangan tanpa berdua Adam dengan Hawa ni di dekat dengan pokok khuldi. Itu syarat. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan pokok ni. Kalau hangpa berdua dekat dengan pokok ni, fatakuna minaz zalimin, hangpa berdua jadi orang yang menzalimi diri hangpa sendiri. Jadi tuan-tuan, bila tu Adam tak makan, tu Hawa pun Iblis main kecil dia lama-lama tu tanya abang dia tunjuk mereka. Iblis kata apa kepada Hawa? Pasal apa Hawa ada yang Tuhan tak mau bagi hangpa dua makan pokok ni? Kalau hangpa dua makan pokok ni, hangpa akan terus, hangpa dua akan jadi malaikat dan hangpa akan kekal dalam syurga. Itu yang panggil pokok buah khuldi ni. Antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Hangpa dua jadi malaikat ataupun jadi orang yang kekal dalam syurga Allah. Seronoklah kekal dalam syurga, kerja tak kena, kerja makan kan. Bila makan ni tuan-tuan, maka dilolehkan oleh Allah Ta'ala pakaian syurga, maka Allah Ta'ala balakan terbitnya kemaluan perempuan tu darah, ayat kencing tentang perempuan, dan kok belakang terbitnya apa? Najib. Tujuan kerana apa tuan-tuan? Maka dilempar Adam dan Hawa ni mai ke dunia, maka Adam dibahasa bersalah, maka dia bertobat pada Allah. Bila dia bertobat pada Allah, ulama sufi sebut di dalam kitab ni, dia sebut maka ditakhirkan penerimaan taubat tu Adam tu kerana masih ada lagi saki-baki buah yang dia minum, yang dia makan dalam syurga dulu ni. Maka dia keluar lah tuan-tuan. Bila dia keluar, bila kita buang najis keluar, kita buang yang kencing dia keluar semua, bila bersih semua, maka diterima lah taubat tu Adam. Ulama kata selama 30 hari, sebab ni lah difardukan kepada zuriat Adam untuk puasa tuan-tuan, kerana nak membersih. Ini simbolik pada kita nak membersihkan jiwa kita. Sebab tu Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala, dia sebut bahawa puasa ni dia masuk di dalam amalan batin, bukan amalan yang zahir. Dalam bulan Ramadan kita maklum semua orang pakat puasa, ada juga yang tak puasa pun. Nah, tapi maklumnya semua orang puasa. Tetapi tuan-tuan, kalau kita puasa sunat di luar pada bulan Ramadan, siapa bukan taufik. Hanya kita dengan Allah. Bila kita pergi rumah kawan, dia bancu ayat kan. Dia letak pelan, kita tengok lama, kita tak minum-minum, dia tak sejuk, tak sedap. Tak tahu kita sekejap lama-lama. Dia tanya, awak tak minum? Lama apa? Saya puasa. Baru orang tahu. Sebab tu Syekh Abdul Salam kata bahawa dia masuk di dalam amalan yang batin. Dan puasa satu benda yang cukup
Apa itu? Benda yang cukup, amalan yang cukup Allah Ta'ala suka. Sebab tu ulama mengatakan salah satu daripada cara untuk kita nak dapat ilmu laduni, maka kita wajib kena banyak puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala letakkan nama pintu berurayan untuk orang yang banyak puasa. Betul? Dan yang ketiganya, Nabi kata orang yang mewarisi keras hati ini wa hubbul kalam, dia suka banyak bercakap benda yang karut, benda yang tak elok, benda yang lara. Dia banyak bercakap benda. Jadi tuan, hati ini dia, ulama kata nurul jundul qalbi, cahaya ni ialah tentera kepada hati. Cahaya Allah, cahaya dalam nur dia ada cahaya, ada gelap, ada kegelapan. Kerana ada benda yang boleh masuk dalam hati kita, yang boleh masuk dalam badan kita. Dua benda saya katakan, satunya malaikat, dan keduanya iblis, syaitan. Lain tak boleh. Nanti maksudnya Allah iblis dah tu. Nabi sebut dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau hati kita ni, di sini nur, dia akan, kalau ada nur ni insya-Allah dia dipilih istana iblis. Bila kita banyak berzikir, sebab tu adab berzikir. Bila kita berzikir, jangan selepas berzikir tu kita terus minum air, tak boleh. Ulama kata adab dia. Pasal apa tuan? Kita tengah lari, tengah panas, kita main suka main bawah, baru kita balik mandi. Jadi kita demam tak kepok, kita dapat. Kan? Dia kena ayat situ. Macam tu bila kita berzikir, dia panas, dia membakar kalori-kalori apa yang tak elok dalam hati kita, tiba-tiba kita terus minum. Ini adab berzikir. Tuan-tuan nak tengok adab ni, tuan-tuan buka satu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, tapi ada kitab yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Panibani, nama Hidayatus Salikin. Kitab tu lah, Hidayatus Salikin. Tuan-tuan buka tengok pada adab-adab berzikir. Ini salah satu daripada adab. Dia ada banyak adab berzikir. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, Nabi SAW pesan kepada kita untuk kita nak dapat pada kita hukum dunia, tinggal cintakan dunia. Cintakan dunia. Dunia ni tuan, Nabi kata hukum dunia ra'sul khati'ah. Cinta dunia ni ra'sul khati'ah, sekepala kejahatan. Kalau kerana dunia ni dua ya, duit, itu dunia. Nah, duit, ini dunia. Kalau orang cinta dunia, dia sanggup buat macam, dia sanggup rasuah, boleh, dia sanggup bunuh orang kerana duit. Segala-gala dia sanggup tipu orang, dia sanggup belakang kerana apa? Kerana dia terlampau cintakan dunia. Tak boleh ambil dunia, boleh, tak ada masalah. Tapi kata Hasan al-Basri, ij'alid dunya fi yadika wa la taj'alid dunya fi qalbika. Jadikan dunia pada tangan kamu, jangan jadi dunia dalam hati. Kalau dunia ada dalam hati, segala benda kita akan buat untuk kita nak dapat dunia kita ni. Sebab itulah tuan-tuan, apa Nabi SAW sebut, kalaulah dunia ni tuan-tuan ada harga di sisi Allah Ta'ala seberat setimbang sayap nyamuk. Nilai tu, nyamuk yang kecil tu kita ambil sebelah sayap nyamuk, kita letak atas penimbang yang apa? Automatik tu lah, yang digital lah. Kita tengok dia naik tak dia punya dia. Nak apa? Kalau ada seberat itu dunia di sisi Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Tuhan tak akan bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Kalau dunia tu ada betul. Tapi kalau kita pandang hari ini, orang kafir dia lebih daripada kita lah. Kita naik Honda kat Chai kan, mereka Mercedes, nampak? Lu kereta besar. Nampak kata dunia ni mereka boleh lebih daripada kita orang Islam. Pasal apa? Pasal dia tidak ada harga langsung, kata Nabi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau kita jadikan dunia dalam hati kita, habis kita. Boleh ambil, boleh. Tapi jadikan dunia pada tangan kamu, jangan jadi dunia pada hati. Ini kata Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, seorang sahabat
apabila Nabi SAW bercerita tentang huru-hara kiamat. Jadi ramai dalam masjid. Semua sahabat menangis. Sahabat lain menangis semua tuan-tuan. Tapi dia duduk tu tersenyum sepenuh. Dengar Nabi duduk cerak, duduk syarat ni tuan-tuan. Sahabat lain menangis semua. Dia gelak kan? Tak ada apa. Selepas selesai habis kuliah Nabi tu, sahabat pekat balik tuan-tuan. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kata dia, sewaktu kuliah tadi dia kata, apabila tuan hamba tu cerita tentang masalah huru-hara kiamat tu, aku tengok semua sahabat menangis, tapi aku sedikit pun tidak ada rasa nak menangis. Pasal apa? Dia tanya Rasulullah, pasal apa? Kenapa Nabi sebut? Li'anna fi qalbika aduwwullah. Kerana ada dalam hati kau ni musuh Allah Ta'ala. Kata dia, apa dia? Musuh Allah Ta'ala ni. Kata Nabi, ialah hubbud dunya. Kerana banyak kasih kepada dunia. Maka Nabi SAW tak tangan di dada Nabi Muhammad. Nabi kata, ukhruji ya bintu iblis. Keluarlah wahai anak betina iblis. Yang kata dunia ni tuan, Nabi kata, ukhruji ya bintu iblis. Lebih awal. Nabi Muhammad 3 kali tuan. Selepas pada tu tuan, bila dia dengar cerita tentang akhirat, benda yang melakukan azab Allah Ta'ala ni, kata ulama, sadat dumu'uhu wa sadat aqdahu. Maka air mata dia akan mengalir dan body dia akan ketat tuan, akan menggigil. Kerana apa? Kerana takut selepas daripada Nabi Musa. Itu tak apa zaman tu terus. Zaman kita ni kita nak berbuat macam mana Nabi tak? Ubat hati ni tak ada benda tuan-tuan. Nabi kata, inna likulli syai'in saqalah. Tiap-tiap satu benda ni Nabi kata ada pencuci dia, ada kelorok untuk nak cuci dia. Kelorok hati ni apa tuan-tuan? Telan kabat. Tuan-tuan kabat. Awak mayam. Telan kabat, cucuk. Ya Allah, Nabi kata, inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi. Dan Nabi kata pencuci ataupun kelorok kita nak bersihkan hati kita, Nabi kata zikrullah, kita banyak berzikir, kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru akan cuci tuan-tuan. Itu yang saya nak bahas banyak-banyak. Dan yang ketiga dan yang keempat, yang qillatul haya, sikit malu kita sikit tuan-tuan. Al-haya'u minal iman. Nabi kata, la imana liman la haya. Tidak ada iman bagi orang yang tak malu. Tapi janganlah malu pada tempat yang tak kenal. Kadang-kadang orang kita ni, kita mengaji pun orang nak tanya apa mengaku Allah. Itu tak kenal gaya. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah Ta'ala tak malu benda hak dia. Tapi hak yang dia tak puasa, dia tak semayang, hak yang betul dia tak malu pula. Nak ukur mengikut syarat dengan ikut ukur adat. Tuan-tuan, ayam dengan kucing pasti mana bersih? Saya tanya tuan-tuan. Ayam kampung lah. Ayam kampung yang kita belah di kampung tu, orang Perempuan tak belah ayam tu. Yang kita belah di kampung atau ayam ni lah yang kita belah dengan kucing Parsi yang kita beli harga beli, mana bersih kucing Parsi dengan ayam? Lebih bersih kucing Parsi, betul tak? Kita jamu fiskis, ayam nasi sejuk. Tak kira lah, mampan nyok apa, tak kira apa benda lah. Semua makan ayam. Tapi kucing ni, dia tak tidur di luar. Dia tidur, malah dia tidur atas katil. Dan dia kata kita mandi dengan dia, kita shampoo, kita budak, belakang-belakang kucing. Kalau sakit, pergi cucuk lagi. Mana bersih? Bersih, lebih bersih kucing daripada ayam. Macam tu makan kucing lah kan? Itu nak apa? Kata agama bukan boleh ukur dengan kepala otak. Boleh faham tak? Agama diukur dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di segi kita nampak kata kucing tu bersih, tapi hakikat kita tak boleh makan kucing. Kita kena makan ayam. Walaupun di segi zahirnya kita nampak ayam tu kotor, tapi syarat pandang dia tu bersih. Nampak tak? Tapi kalau kita nak malu ni, maksud saya nak apa? Kata nak malu benda yang disuruh malu, jangan malu benda yang tak disuruh malu. Itu nama Allah Ta'ala kata, inna Allah la yastahi minal haq. Allah Ta'ala tak malu dengan benda yang betul, hak benar. Allah Ta'ala. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, kata Nabi, tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan.
panjang sangat. Lepas tu Nabi SAW doa tuan. Dalam doa Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika minad dunya tamna'u khairal akhirah. Ya Allah, lindungkan aku daripada dunia yang menegah kebaikan akhirat. Wa a'udzubika minad dunya tamna'u khairal mamat. Dan aku minta lindung daripada dunia yang menegah kebaikan Nabi. Bila mati, dunia ni tidak jadi kebaikan bagi dia. Dan Nabi berdoa yang last, Nabi kata, wa a'udzubika min amalin tamna'u khairal amal. Dan aku berlindung daripada panjang angan-angan, panjang cita-cita yang menegak kebaikan beramal. Nampak tak? Duk pangan saja, beramai dah pun. Sopa dengan labu. Ada tu bahasa Melayu. Kuat palir dengan labu-labunya. Biar tinggal dia tuan. Dan yang kelimanya tuan, dan yang terakhir, Nabi pesan kat kita, zalimun la yuntahar, zalim yang tak pernah berkesudahan. Kita buat zalim yang tak pernah berkesudahan. Kalau benda ni ada pada diri kita, kita tidak akan mengecapi nikmat Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala tuan. Ini yang Allah Taala sebut, fa naj'al la'natallahi 'alal zalimin. Maka Allah Taala jadikan laknat Allah Taala atas orang yang zalim. Kita nak baca dan tutup dengan satu hadis tuan. Nabi kata ala wa inna zulma salah satu. Nabi kata zalim ni 3 jenis. Yang pertama, zulmun la yaghfiru. Zulmun la yaghfiru. Zalim yang tidak diampun. Satu. Dan yang kedua, wa zulmun la yutrak. Dan zalim yang tidak ditinggalkan oleh Allah Taala. Dan yang ketiga, wa zulmun maghfur. Dan zalim yang diampun oleh Allah Taala. Ini last tuan. Yang ada pun zalim yang tak diampun ialah kita syirik dengan Allah Taala. Itu aku innallaha la yushraka ayyushraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Innallaha la yaghfiru. Allahu akbar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tak ampun dosa, Allah Taala tak mengampun dosa orang yang syirik pada dia, tapi Allah Taala mengampun dosa yang lain daripada syirik bagi siapa yang Allah Taala kehendaki. Karena syirik dikatakan Sayyidina Luqman al-Hakim pernah nasihat anak dia dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya wahai anak kesayanganku, jangan kau syirik kepada Allah. Semua syirik ni satu zalim yang cukup besar. Maka syirik ni zalim yang Allah Taala tak ampun dosa dia. Kalau kita matilah keadaan kita syirik dengan Allah, kita akan masuk syurga, masuk neraka Allah Taala kekal dalam neraka. Sebab itu Jibril kata kepada Nabi, man mata min ummatika lam yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang mati daripada umatmu ya Muhammad yang tidak syirik dengan Allah Taala akan sesuatu, akan masuk syurga. Nabi kata wa in zana wa in saraqa. Jika umat aku ni berzina, mati dan pun tak ada nak ucap, tak ada nak bertaubat. Wa in saraqa, mati dalam keadaan dia mencuri, tiba-tiba orang tembak dia, mati dalam keadaan tak ada bertaubat. Jibril kata wa dakhala al-jannah, masuk syurga. Kalau tuan-tuan dosa lain pada syirik, Nabi kata jika Allah Taala kehendaki, Allah Taala ampun. Jika Allah dosa yang lain, jika Allah Taala tak kehendaki, Allah Taala akan. Jika Allah Taala kehendaki, Tuhan ampun. Jika Tuhan kehendaki, Tuhan akan azab. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim yang Allah Taala tinggalkan. Apa makna zalim ni? Kita zalim orang lain. Kita ambil harta orang tuan, kita bertobat dengan Allah Tuhan depan. Tapi kita bersangkut dengan kawan kita. Maksud Tuhan tak akan, Tuhan akan tinggalkan macam tu. Selagi mana kita tak minta ampun, kembalikan balik kepada orang yang kita zalim tu, selagi itu Tuhan akan tinggalkan, biarkan macam tu. Dan yang terakhir, Nabi kata zalim yang diampun ialah kita menzalimi diri kita. Kita tinggal sembahyang, kita tinggal puasa, itu mana kita zalim diri kita, maka kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun macam tu Nabi, tapi Nabi kata apa? Walaupun Tuhan ampun, tapi itu satu benda yang cukup malu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 6 perkara ni tuan-tuan. Buanglah 6 perkara ni. InsyaAllah kita buang 6 perkara ni, hati kita akan lunak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk cahaya di dalam hati kita tuan-tuan. Macam kita sebut tadilah, bahawa hati ni, bahawa cahaya ni ialah nur Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dan kegelapan tu ialah musuh yang ada di dalam hati kita. Selagi mana ada nur, selagi itu kegelapan tidak akan masuk. Bila ada nur, dia kegelapan tak ada. Bila ada kegelapan, tidak ada nur, maka bila tidak ada nur, hati kita akan lalai,
akan terus lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali tuan, Allah Taala berfirman, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah Taala telah sediakan untuk neraka jahanam banyak daripada jin dan manusia yang lahum qulubun, ada hati, la yafqahuna biha, tapi tidak mau memahami tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah. Yang kedua, lahum, bagi mereka ni bagi lahum adhan, ada dua telinga tapi telinga yang tak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka ni mata, walahum a'yunul la yubsiruna biha, bagi mereka ni mata yang tak mau melihat tentang kejadian Allah Taala.